Terima kasih Tan Sri Pertua yang berhormat Kepala Baras. Untuk makluman alian yang berhormat, kerajaan secara berterusan berusaha untuk meningkatkan tahap kecekapan tenaga di bangunan-bangunannya. Dalam meneruskan usaha ini, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan kontrak prestasi tenaga atau dengan izin Energy Performance Contract (EPC). Dan EPC merupakan satu bisnes model bagi mencapai pengurusan tenaga yang cakap di bangunan-bangunan kerajaan. Pelaksanaan EPC akan melibatkan pihak swasta, yaitu Energy Service Company (ESCO) dengan izin. Pelaburan dan jaminan penjimatan tenaga melalui EPC ini akan ditanggung sepenuhnya oleh ESCO. Pembayaran balik kepada pelaburan ESCO akan dibuat melalui jumlah penjimatan sebenar yang diperolehi daripada penjimatan bil elektrik sesebuah bangunan berdasarkan kepada perjanjian perkongsian tujui di antara ESCO dan agensi kerajaan yang terlibat. Pelaksanaan EPC yang berkesan dipantau oleh Suruhanjaya Tenaga melalui pendaftaran ESCO serta khidmat nasihat. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan akan mempergiatkan lagi usaha bagi meningkatkan penjimatan kos utility tenaga di bangunan-bangunannya dengan pelaksanaan audit tenaga dan retrofit kecakapan tenaga. Dalam tahun 2014, audit tenaga bagi mengenal pasti potensi penjimatan akan dilaksanakan di bangunan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pembangunan, Kementerian Belia dan Sukan, dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Manakala aktiviti retrofit kecakapan tenaga akan dilaksanakan di bangunan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sumber Manusia. Kerajaan juga telah memutuskan supaya bangunan-bangunannya melaksanakan penjimatan bil tenaga sebanyak 5% pada tahun 2014. Pencapaian penjimatan ini merupakan salah satu key performance indicator KPI dengan izin kepada semua ketua setiausaha kementerian dan ketua perkhidmatan. Manakala ketah akan memantau pelaksanaan usaha ini. Terima kasih. Kepala Batas. Ya. Terima kasih Tan Sri Betul, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Banyak perkara yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Menteri yang saya nak tanya dalam soalan tambahan, dan ia memberi juga kelegaan pada saya bila mana kerajaan telah menggunakan EPC dan juga audit tenaga pada kementerian-kementerian. Kerana ini amat penting, kerana energy efficiency ini sebagaimana yang pernah disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ia boleh menyumbang kepada penjimatan dan sekaligus membawa kepada penambahan kepada GNI, Gross National Income, sebanyak 14 bilion by 2020 kalau ia dilaksanakan secara cekap. Dan kebanyakan kerajaan bil-bil elektrik ataupun penggunaan tenaga yang dibuat pada waktu ini yang mungkin belum sampai ke tahap piawaian yang begitu cekap adalah amat tinggi. Antaranya Kementerian Kesihatan sahaja pada tahun 2012 kadar bil elektrik adalah 115 juta. Itu tidak mengambil kira hospital-hospital kecil dan juga klinik-klinik kecil. Jadi saya nak tanya, apakah daripada jawapan yang diberi oleh Menteri tadi dengan pengenaan 5% penjimatan oleh setiap kementerian, apakah kementerian tidak mahu melihat ada negara-negara tertentu yang menggunakan satu master plan yang lebih berkesan? Antaranya Australia yang menggunakan apa yang disebut sebagai EEGO, Energy Efficiency in Government Operation Policy, yang telah meletakkan KPI mereka 25% setiap kementerian, dan setiap tahun kementerian tersebut akan memberi pelaporan tentang berapa banyak penjimatan yang berlaku dan dimasuk juga dalam laporan Ketua Audit Negara, yang mana sekaligus penjimatan ini juga merupakan secara langsung atau tak langsung, ia juga merupakan sebagai pendapatan tambahan kepada kerajaan. Saya rasa moving forward untuk menjadi developed nation, saya rasa ini adalah antara pendekatan yang baik, dan saya nak tanya Menteri, apakah pihak kerajaan, kementerian tidak berhasrat untuk menjadikan dia sebagai salah satu komponen penting master plan dan sekaligus komponen penting dalam National Austerity Policy, dasar penjimatan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas atas cadangan yang begitu baik tadi. Beberapa perkara yang dibangkitkan saya sentuh dua saja.
Satu, dari segi peratusan 5% yang telah pun dilaksanakan, dan pihak kita sedia maklum di dalam perkara ini bahwa ini sudah mulai berjalan. Penjematan seperti mana yang disentuhkan tadi amat tinggi jika ini dapat dilaksanakan, dan ini telah ditetapkan sebagai KPI KSU bagi tahun ini. Bagi 2 bulan yang baru lepas setelah ini dilaksanakan, daripada 25 kementerian misalnya yang telah pun mula mengambil langkah-langkah penjimatan, saya melihat bahwa keperkesanannya adalah begitu bukan juga memuaskan, tetapi melihat sesuatu yang boleh dikatakan telah mulai banyak implikasinya dari segi penurunan bil-bil listrik. Misalnya Kementerian Wilayah Persekutuan menurun bilnya pada bulan Januari berbandingkan bulan sebelum itu dengan 19%. Dan satu lagi kementerian dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menurun 16,4%. Kementerian Pengangkutan menurun 13,8%, dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang menggunakan banyak ekon karena banyak komputer sistem yang di situ 12%. Jadi nampaknya dari segi itu pun mulai ketara keseluruhannya. Dari segi sentuhan tadi mengenai dengan master plan, saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahwa kita telah meneliti sebenarnya the Australian case dengan izin, dan kita dalam peringkat terakhir untuk melaksanakan plan tindakan kecekapan tenaga bagi negara kita. Dan ini dijangka boleh menjimatkan sejumlah 50,000 gigawatt dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Dia terlewat sedikit kerana pada mulanya ada cadangan asal untuk menjadikan dia satu undang-undang. Tapi apabila kita telitikan bahawa perihal mengenai dengan master plan ataupun tindakan kecekapan tenaga boleh dimasukkan dalam akta sedia ada, iaitu akta Electricity Supply Act 1990, kerana di bawah 4 section di situ dan membolehkan menteri untuk memasukkan perihal standards dan specification dan practices yang boleh menurunkan atau meningkatkan kecekapan tenaga. Jadi setelah ini sudah selesai, maka plan kecekapan tenaga ini kita bercadang untuk lancarkan dalam beberapa bulan ini setelah taklimat diberi, dan dengan itu piawanan yang ditetapkan serta accompanying regulations telah selesai disediakan. Terima kasih. Bakri. Terima kasih Tan Sri Speaker memberi peluang kepada Bakri tanya soalan kepada Menteri. Di sini saya nak tanya Menteri, adakah mencapai sasaran kejayaan pelaksanaan konsep kecekapan tenaga di bangunan kerajaan? Jika tak mencapai, siapa yang bertanggungjawab? Minta penjelasan. Terima kasih. Muhammad Bakri, terima kasih. Di sebahagian itu telah saya jawab tadi. Dari segi sasaran 55% penurunan dari segi 204 tahun 2014 ini di bangunan kerajaan, saya katakan tadi pegawai yang bertanggung jawab adalah KSU sendiri sebagai setiap kementerian sebagai sebahagian daripada KPI mereka. Saya dalam masa itu saya ingin mengatakan di sini bahawa sebenarnya bagi monitoring kita untuk 105 bangunan kerajaan dari segi penjimatan tenaga, saya ingin katakan di sini bahawa dari segi 12 bangunan di Putrajaya, target penjimatan pada waktu itu adalah 10%, tapi sebenarnya mereka telah mencapai 11,7%. Dan bagi 93 bangunan yang di luar daripada Putrajaya, 46 bangunan telah mencapai penjimatan elektrik sebanyak 8%, manakala 47 bangunan lagi telah menunjukkan peningkatan penggunaan elektrik sebanyak 6,5, iaitu tiada penjimatan. Pihak SEDA
pihak kementerian sedang meneliti semuanya ini dan ingin mencari jalan untuk membantu kementerian-kementerian tersebut kenapa tidak dapat mencapai sasaran dari segi menurunkan kadar penggunaan bil listrik mereka. Antaranya yang yang dipertua adalah perihal penubuhan jawatan kuasa pengurusan dan kecakapan tenaga di tingkat kementerian belum lagi dikemas kini, dan ini antaranya sebab-sebab juga di beberapa tempat bangunan-bangunan dah tua, jadi nak buat perubahan untuk menjimatkan tenaga itu sangat mahal dari segi retrofit dan seterusnya. Jadi ini antaranya halangan-halangan bagi kementerian ataupun jabatan yang belum mencapai sasaran. Pihak kementerian Kedah dan Seda dan ST kita akan pantau untuk membantu mencapai penjimatan yang lebih memuaskan. Terima kasih.